نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ayyuhan waladu al-baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubhu sammata wa kitabatu ba'diha haramun. Itu dia. Kata dia rahimahullah, ayyuhan waladu, wahai anakku. Ini wahai muridku lah. Ya ibarat supon dengan anak dia dah tu. Wahai anak muridku. Al-baqi, bermula perkara yang tinggal lagi. Asy-syai'ul baqi, bermula perkara yang tinggal ia. Yang tinggal lagi, yang masih tinggal lagi. Apa kau baki? Han, keadaan baki itu min masailika, yang adalah ia benda yang tinggal lagi tu daripada beberapa soalan-soalan bagi engkau. Masain jamak daripada soal, jamak daripada masalah. Masain jamak daripada masalah. Masalah di situ masdar mimi dengan makna soal. Yakni segala soalan makna gitu. Tu bukan masain dengan makna masalah buku-buku, benda yang ditanya ataupun pergi kepada rupa isim makan ke, isim zaman ke. Tu. Kalau kira sini masain dengan mana soalan. Hei anakku, yang tinggal lagi daripada segala tanya bagi engkau itu, segala soalan-soalan dan pertanyaan bagi engkau itu, min masailika, jadi min su'alika iyaya. Tu. Itu dia. Daripada tanya oleh engkau kepada aku ni, menduk tanya ke aku ni banyak soalan yang menghantar dari suratmu kepada aku ni, aku jawab setengah-setengah je. Hak tinggal lagi daripada soalan engkau tu, aku tak sejawab dah, dia kata. Tak sejawab dah. Kerana ada setengah-setengah aku rasa tertulis dalam kitabku dah. Maka setengah dari dia kata ini, bermula yang tinggal lagi daripada soalan engkau itu. Ba'duha mubtada. Yang kedua ba'duha, masturun tu khabar bagi ba'duha tu, jumlah tu wa khabar bagi al-baqi. Tu al-baqi.
Bermula setengah daripadanya, sebagian daripada masa ilika tu lah. Kalau kira rojak dah meh. Tu. Ya munggah tu lah dah baki dengan masa ilika tu. Baki dengan masa ilika tu ya bayar dengan min dah. Jadi hukum tu lah. Jadi bila dia bayar dengan min, baki pun hukum masaid juga, supaya juga. Ni. Kalau dia tak datang min mari pun dia kata ni baki masa ilika, rupa tu juga ia dapat makna min. Bermula yang tinggal lagi daripada pertanyaan kau itu, ba'duha bermula setengah daripada masa ilika, setengah daripada soalan bagi engkau tu. Ada setengah-setengahnya masturun, bukan ba'du masailika, ba'du jawabiha. Kena kata gitu. Ba'du tu ai ba'du jawabiha. Kerana masail ataupun soalan yang ditanya kepada syekh itu, Imam Ghazali bukan tulis masalah tu, bukan tulis pertanyaan tu, tulis jawab pe dia. Ba'du jawabiha, kena tak boleh lagu tu. Bermula setengah daripada jawab bagi masa ilika tu, setengah daripada jawab pe-nya tu masturun, ditulis akan dia akan ba'duha, dicatat akan dia akan ba'duha, setengahnya tertulis dah, mastur dah. Asalnya satat ni di apa dia di apa nama, satat ni baris diperbariskan dalam kitab. Diperbariskan asalnya begitu. Maka masturun bermakna maktubun gitu je lah. Ditulis akan dia akan ba'duha tu, aku tulis dah, ditulis dan tertulis fi musannafati, takluk pada mastur, ditulis dan dicatat pada musannafati, pada beberapa karangan bagi aku. Musannaf daripada beberapa karangan bagiku. Banyak ada tulis dah dalam beberapa karangan bagi aku. Tulis itu pada musannafati ai kal ihya'i, seperti Ihya Ulumuddin, mungkin tengok sana lah aku tulis siap dah. Wa Minhajul Abidin, dan Minhajul Abidin ada juga dah jawab pe hang tanya tu, mungkin cari tengok. Padahal hang pun duk ngaji dengan aku dah. Aku tak sejawab banyak dah. Tu setengah soalan lagi tu. Mungkin tengok jawab. Wal bidayatil hidayah, wa bidayatil hidayah. Tambah lagi. Wa bidayatil hidayati, dan bidayah hidayah. Bidayatul hidayah tu ada juga kitab Imam Ghazali juga. Tu. Mungkin tengok di sanalah. Lepas tu banyak lagi, banyak kitab lagi. Sebuah hak tu lah, hak penting tu pun cukup dah. Ihya so tu pun memadai untuk jawab soalan mung lah. Tu dia. Kalau gitu mungkin tanyalah, tengok sanalah. Setengah-setengah jawab pe dia tertulis dalam beberapa karangan bagiku. Kalau gitu bila engkau kanda akan jawab pe-nya fatlubhu. Tu for jawab syarat mahzuf. Yani idza aradta ma'rifata ba'di jawabiha. Yang ada. Idza aradta ma'rifata jawabiha, apabila kanda oleh engkau ma'rifata jawabiha, kanda akan kenal akan jawab pe baginya, bagi masa ilika tu. Bila nak kenalkan jawab pe dia, fatlubhu, fa tu jawab bagi atau apa dia jawab bagi syarat tu. Bila engkau nak kenal jawab pe tu, fatlubhu, maka hendak tuntut oleh engkau, tuntutlah, carilah oleh engkau, hu akan dia akan ba'daha tu, ba'da jawabiha tadi tu. Mung carilah, mung tuntut carilah, mung pergi buka balik tengoklah dalam kitab tu. Tu dia. Tu. Tapi masalah kita ngaji minhaj, bukan kata kita ngaji nak baiki diri. Lala ni kalau kita ngaji bawa kitab bibit kitab naik kerana kewajipan ya, kita rasa lagu tu.
lepas isya. Wajib kena ngaji belako. Tak ngaji teka tu tak leh. Baba murih haram. Dosa tu baba murih tu. Lalu tu naik tu kerana jadi wajib. Adat naik lagu tu. Maka bila kita bawa minhaj pergi naik dengan sebab jadi adat kita naik, sebab tu kita tak jadi buah daripada minhaj. Kita hasil. Bukan kita bibit dia naik untuk nak beki diri kita. Untuk nak jawab soalan-soalan diri kita. Banyak perkara lagi hak kita duk keliru. Banyak lagi benda kita duk keliru, duk tak cerat, tak nyata tu, banyak lagi. Lalu tu bawa kitab minhaj nak pergi ngaji untuk jawab soalan-soalan hak kita keliru tadi tu. Kalau kita bawa pergi dengan niat tu, insya-Allah dia terjawab. Tinggi minhaj. Bawa naik gitu je. Bawa kitab naik tu kerana semata-mata ingat kata adat wajib lagu tu naik. Tu pun orang mewajib. Kalau tak wajib ngaji, bakal tak tepuh dulu lagi dah Minhajul Abidin. Kalau tak wajib kena naik tak wajib kena naik ngaji minhaj tu masalah. Tak ingat dulu lagi, tak tepuh dulu lagi dah minhaj. Tu iman kita, Allah nafsu kita. Ya liar sangat dengan benda-benda hak menyucikan dia ni. Dia nak duduk lagi ada cemar gitu nafsu ni. Dia nak duduk lagi ada cemar gitu. Ya tak sih. Orang nak pergi mani dia tak sih. Orang nak pergi sabung-sabung basuh gosok dia tak mau. Dia nak halak dalam keadaan cemar gitu. Tu nafsu. Tu. Maka hendak tuntut ulemu, cari ulemuhu akan ba'daha. Setengah jawapan tu sammata. Tuntutlah sammata. Sammata tu orang panggil zorah. Zorah makan. Di sana takluk kepada utlub. Tuntut ulemu akan dia di sana. Tuntutlah di sana ya. Sana tu mana? Di sana fi musannafati itulah. Fi musannafati pada karangan-karanganku tu. Carilah. Wa kitabatu ba'daha haramun. Allahu akbar. Itu dia. Atop kepada ba'daha. Anakku, ada lagi soalan mung tu. Setengah-setengahnya mung gi cari dalam kitabku. Wa kitabatu ba'daha haramun. Anakku, setengah daripada soalan yang mung tanya tu, kitabatu ba'daha, bermula menulis, mencatat, menulis akan setengah daripada masailika. Ada juga setengah soalan mung. Tu hak mung tanya tu, tulis dia tu haram. Tak boleh tulis haram. Tulis itu ba'daha saat ni, yakni kitabatu ba'daha, yakni menulis dan mencerita akan soalan engkau yang berkaitan dengan perkara batin dan berkait dengan perkara zauqi dan keadaan-keadaan yang berlaku pada ketika seorang itu naik kepada maqam yang tertentu, maka
semuanya itu tidak boleh menjawab dengan tulisan. Hanya akan dirasa sendiri apabila sampai kepada keadaan yang tersebut. Maka kalau mencerita dan menulis sekalipun, nescaya tidak akan betul ibarat itu dengan perkara yang sebenar. Maka akan membawa kepada keliru dan sesat orang yang membaca yang bukan ahlinya. Sebab itu haram ditulis perkara-perkara itu. Habis itu banyak perkara lagi dalam ilmu tasawuf yang tak boleh tulis. Kalau tulis pun tak betul dengan wakil. Kerana ibarat itu tak akan boleh ibarat dengan perasaan. Maka bila tak betul dengan hak sebenar, kalau kaca tulis pun dia nak hurai tak boleh benda tu. Lebah wakil kalau kita kaca tulis pun keliru pula orang baca. Wakil bawa kepada sesak boleh. Lebih lagi yang bukan ahli dia membaca perkara itu. Maka haram menuliskan. Dia kata Imam Ghazali tak jawab soalan anak murid dia. Setengah dia jawab dari risalah ni, setengah lagi dia kata murid cari mik lah dalam kitabku aku tulis tu banyak lagi. Setengah lagi hei anakku tak boleh tulis hak tu haram. Haram tak boleh. Banyak lagi benda yang tak boleh ditulis. Tu. Lebih lagi keadaan mereka yang sampai kepada maqam yang tertinggi, misalnya naik mujahadah diri sehingga Allah Ta'ala angkat daripada satu maqam ke satu maqam, kelakuan dia tak sama. Kelakuan yang tipu tu jeput kena atas diri tu tak serupa. Maka hak tu kena rasa ambil sendiri di bawah bimbangan guru yang mursyid itu. Habis itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'man anta, hendak beramallah oleh engkau, hendak amallah oleh engkau, buatlah oleh engkau, kerjalah oleh engkau, ayyuhan walad, hei anakku, kerjalah, anta, engkau sendiri. Anta takkid mustatir, dalam takkid pada mustatir i'man. I'man tu i'man, domain mustatir dia wajib, tak ada anta dalam tu. Anta tu takkid saja, bukan fa'il. Fa'il bagi i'man tu wajib, mustatir, tak boleh zahir lagi tu. Domain zahir tu tak boleh, kerana domain mustatir. Tu wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'an uwafiq nagtabit istashkuru. If'an, if'an tu ada anta dalam tu, domain mustatir wajib. Maka i'man ni pun domain mustatir wajib, tak boleh zahir. Anta tu bukan fa'il, cuma takkid pada mustatir je. Orang panggil takkid pada mustatir i'man.
hendak beramal oleh engkau sendiri tu amal. Salah satu daripada takkidnya, faedah takkidnya untuk nak menghilangkan makna majaz. Tak hilangkan ibham dan makna majaz. Takut pergi suruh orang lain. Kadang-kadang suruh orang ni tapi murah orang lain. Ada juga. Tu. Yaman engkau sebab kita kata. Tok tua suruh ke anak dia, bukan suruh anak, suruh natu sebenarnya. Tu. Tak gitu. Timur. Dia kata, siapa tu bawa rumah banyak tu? Siapa tu? Tok tua kata. Natu ke duk tidur dengar. Natu hok bodoh ni. Natu yang bodoh je dengar itu, suruh timur, bukan suruh ku ni. Tu natu hok bodoh. Natu yang cerdik, dia tahu dah kata tok tua kecek ni kena atas dia dah. Suruh anak dia sebenarnya tuju kepada menatu. Tu. Kerana asalnya bila suruh lagu tu ihtimal lagi, suruh pio, suruh dia sendiri, suruh orang lain. Tu ya. Maka dia takkid mari tu nak menghilangkan makna majaz tadi tu. Tak pergi pakai makna hakiki. Timur, mung diri tu. Sapu tadi, nyapu tu, mung diri. Dekat tok laki mung sapa? Mung tu. Tok laki dengar tu tidur lagi boleh. Dengar lagu tu tidur terus boleh kan. Suruh timur. Dia suruh anak dia. Tu. Wahakaza i'man jada ta angta nak takkid kepada angta mung sendiri. Tu faedah salah satu faedah takkid maknanya itu. Hendak beramal oleh engkau sendiri itu. Saduk kira orang lain lah. Mung sendiri itu beramallah. Bima ta'lamu, beramal dengan barang. Bawa takluk pada i'man. Beramal oleh engkau dengan barang, dengan ilmu yang ta'lamu, yang mengetahui oleh engkau. Jadi ta'lamuhu, yang mengetahui oleh engkau akan dia, akan ma. Muamalah dengan barang yang kamu tahu. Ma tu ay minal ulumi syar'iyyah, daripada segala ilmu-ilmu syarak, ilmu-ilmu syariat. Mengaji, beramal. Bima ta'lamu ay minal ulumi syar'iyyati, daripada segala ilmu-ilmu syariat. Bima ta'mal, tulis pada bima ta'mal, yakni beramallah oleh engkau mengikut ilmu yang engkau belajar, dengan bahawa mencukup akan segala rukun-rukun dan syaratnya, serta ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ma ta'lamu tu syarat dengan ikhlas. Semua ma yang umum. Ilmu yang kita mengaji daripada ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mana, ilmu syariat yang kita belajar, kita beramal turut yang apa yang kita tahu. Ni isyarat kepada wajib menuntut tin. Ini maqam syariat. Maqam syariat duduk situ. Liyang kasifalaka malam taklam tu isyarat kepada maqam hakikat. Maqam hakikat tidak akan sampai bagi orang yang belum merasai maqam syariat. Kerana hakikat itu samarah dan buah bagi syariat. Seolah kata syariat ni faham, wah dia tu hakikat. Kemanisan bagi ilmu hakikat tu kena melalui ilmu syariat dulu. Ni semaya ber pun tak kena. Semaya pun tak tukar rukun syarat. Nak cari syarat, nak cari hakikat. Nak kecek bak hakikat dah. Tuai semaya pun lagu mana? Puasa pun lagu mana? Cara keruduk ke dalam najis, cemar cuci, istinja pun lagu mana? Tak reti hukum syariat lagi. Nak berkecek bak makam hakikat di kedai kopi. Boh.
Ya bukan dia. Ya bukan dia tu. Tak hak ngaruk tu. Jadi itu i'man anta bima ta'lamu. Ini musnad isyarat kepada hadis yang lagi akan datang tersebut. Sebab apa musnad suruh i'man? Mung tahu gapo, mung tahu so mung amal tu so tu. Mung tahu banyak amal banyak tu tu. Amal di sini bukan amal duk pergi wasbam ngatik ni. Lama kata i'man bima ta'lamu. Mung ada wirid gapung baca hak tu, mengatik hak tu banyak. Ngatik 1000, ngatik 1,000,000. Hai bukan makna i'man tu. I'man tu hukum ilmu syariat yang kita ngaji. Kita tahu kata benda ni halal, kita buat. Tahu kata benda ni haram, kita tak buat. Kita tahu kata benda ni makruh, kita patai juga. Kita tahu kata benda ni sunat, kita buat banyak-banyakkan. Tu. Hak tu. Tu i'man bima ta'lamu. Sebab apa i'man? Ilak pada i'man. Dia ialah saya dia. Liyankashifa laka ma lam ta'lam. Supaya ilak dia. Beramal tu supaya yang kasyif, supaya terbuka dan ternyatalah. Sebab supaya terbuka dan ternyatalah laka bagi engkau ayyuhan walad. Supaya ternyata dan terbuka bagimu, supaya Allah buka bagimu malam ta'lam, ternyata oleh benda ma tu pakai bagi yang kasyif, supaya ternyata dan terbukalah bagi engkau oleh benda ma tu kena ke ilmu juga, oleh perkara, oleh ilmu lam ta'lam yang belum mengetahui oleh engkau, jadi akan dia malam ta'lam, lam ta'lamhu. Lam tu ya nafi dengan lam tu nafi huruf qalab tu kan. Nafi makna lepas. Yang belum, yang tidak pernah mengetahui oleh engkau hu akan dia akan ma. Supaya nyata bagi engkau benda yang engkau tak biasa tahu. Apa ma lam ta'lam ay minal ulum min ilmil haqiqah. Ataupun min haqiqati tilkal ulumi syar'iyyah. Min haqiqati tilka al-ulumi syar'iyyah. Barang yang tidak pernah tahu oleh engkau daripada hakikat bagi ilmu syariat yang engkau mengaji itu. Tu. Kita nak tahu ke tak hakikat semaya tu gapo? Kalau kita nak tahu hakikat semaya tu gapo, semayalah kita yang ngerti, semaya dengan rukun dan syarat yang Tuhan suruh. Segala sunat kita kutip buat habis. Segala sunat kita kutip buat, segala rukun syarat kita yang tinggal. Ikhlas kita dengan Allah Ta'ala. Cuba buat benda tu yang kita tahu tu. Akan nyatalah ilmu hakikat semaya bagi engkau. Hakikat semaya. Khosyadah kita cerita dalam Munjatul Musalli tu. Setengah-setengah ya tu hakikat semaya yang ada mari. Sebahagian yang nyata. Tu pun tulis sekadar ya. Benda tu akan rasa sendiri. Akan rasa sendiri. Tu yang kata kena. Perasaan kita ketika kita takbir. Syahadah ya kata, ni kalau orang tak rasa tu dia tak boleh royak gitu ya tu. Ketika takbir Allahu Akbar adalah rasa taslim kita dengan Allah Ta'ala. Kerana benda tu silam oleh hati dia. Tu malam ta'lam. Tasliman menyerah diri kepada Allah. Kita ngaji musalli pun ngaji tahu kata taslim ke apa tak tahu lagi. Hati dia tak mari lagi berperasaan taslim tu. Allahu Akbar. Ketika baca tu apa perasaan? Tazanzulan. Perasaan tazanzun. Menghinakan diri timu mari dia ketika qiraah. Kita ngaji saja ya. Ngaji saja ya. Dia tak rasa mari sebab hak syariat pun kita buat gitu-gitu ya. Rokok gitu-gitu. Semaya celup-celup. Semaya pun celup-celup ya. Tu ikhlas tak tu. Tak ada kata beramal mengikut yang kita tahu lagi tu. Kita tahu tapi kita tahu 10, kita amal 5 je baru.
Kita amal 2, 3 je baru. Kita tak buat 10 tu lagi. Maka timbul perasaan tazanzun mari. Syahdat ya royak tu. Ya gini hakikat dia tu. Ya mengarai tu, mengarai dengan hakikat dia tu. Dengan zauk dia. Gigi dengan benda yang ada dah sampai tu dia tulis boleh. Maka orang yang tak dapat perasaan tu, kalau yang ngajar musalli pengajar gitu je sampai situ. Tazanzulan, ada rina diri, kada rasa hina diri kita, hina kerana benda pasal hati, dalam hati. Tazanzun. Bila rokok apa? Allahu Akbar. Ketika tu kena ada takhaddu'an. Apa takhaddu'? Khudu' hati dengan Allah Ta'ala, perasaan mari. Ketika sujud apa? Takhasyu'an. Ketika tahiyat lagu mana? Ketika antara sujud lagu mana? Taraghuban, terghub. Kena rasa gemar hati. Ya ada benda tu. Benda tu malam ta'lam. Benda tu malam ta'lam lagi. Akan terbuka bila engkau beramal dengan ma ta'lam. Itu dia. Kita ngaji juga musalli. Hak rukun syarat tu pun musalli 2 kali khotel dah. Semaya tak kena rukun syarat lagi. Ada juga kadang-kadang. Ada lagi. Nak ayat kata kita tak beramal lagi bima ta'lam tu. Apabila nak yang kasyif laka malam ta'lam. Sebab dia suruh anak murid dia beramal tu. Cuba pergi semaya bimalat. Semaya. Di semaya tu lagi dah kita selak. Kacing mula-mula tu kita salah dah. Lepas tu harap nak betul kacing yang terlepas pada tu. Di semaya tu lagi dah. Tu. Allah. Tu baru syariat saja. Tak pergi kepada maqam ihsan ang ta'budallah ka'annaka tarahu lagi. Kira hak tu suku lagi. Hak Allah Ta'ala Nabi kata tu, fa illam takun tara fa innahu yarak, tu dak betul mana kita. Dak betul mana lagi. Sebab tu kita kena usaha beramal, kutik buat. Teka duk ponok dah ni, Allah Ta'ala buka peluang dah, duk ponok tempat baik dah, tempat untuk amal dah. Tempat untuk kita boleh buat dah. Kadang-kadang duk kampung ni payah belaka. Dalam rumah kita sendiri tu, payah dah kadang-kadang gelewak, nak wirid, nak baca, nak maya ke apa gitu ni. Nyap kau. Kesibukan yang banyak. Duk ponok dah tempat kita buat amal dah. Geti sekor, amal sekor. Geti 2, amal 2. Tu yang kita tahu. Liyang kasyifalaka ma lam ta'lam, ma lam ta'lamhu. Qala Rasulullah. Ni jumlah ni menepati ilat suruh i'man ni. Tu jumlah tu fi kuwati ta'lin orang panggil. Menepati dalil bagi i'man dah. Hak yang suruh kita buat tu kan Nabi raya. Qala kerana apa bab itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda. Hadis ini riwayat oleh Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashq dia. Tu daripada min qaulil Auza'i rahimahullahu ta'ala, kata dia tu wa fi min qaulil Fudayl bil Iyad rahimah wal hadisu bi rummati ziyadatum minan nusqah. Tu kalau begitu kira hadis ni duk martabat mana? Hadis ni martabat mana? Man amila dalam ni ayat gitu. Hak duk tandanya wal hadisu rawahu Abu Nuaimin bi sanadihi an Anas bin Malik. Tu dia.
Kitab Darul Minhaj dia kata rawahu Ibnu As-Sakit dari Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq juzuk 49, Sahifah 127. Banyak juzuk. Oh, dari Dimas ni puluh-puluh. Juzuk yang 49. Rawahu hadzal hadis. Tapi dia kata min qaulil Auza'i pula lah rahimahullahu taala. Dan dalam juzuk 48 muka 414 pun juga min qaulil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Tu dia. Jadi Ibnu As-Sakit jenakan perkataan ning dalam Tarikh Dimashq dia dari perkataan Auza'i dan juga Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Tu. Tapi kita hari tengah je tu tulis rawahu Abu Nuaimin. Rawahu Abu Nuaimin okey juga ni martabat dia. Rawahu Abu Nuaimin daripada Anas bin Malik, dengan sanad dia daripada Anas bin Malik. Tu ada pun martabat hadis tu tak ada kaji lagi tu duk setara mana. Tu itu baru rawi je baru. Sekurang-kurang kalau kita kata hadis itu dhaif, sekurang-kurang kalau takdir lagu tu itu pun boleh kita beramal lagi dengan dia pada fadilat untuk targhib, untuk terghibkan amal boleh lagi. Tu kerana ittifaq ulama dah mazhab Syafi'i, faqad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil ahaditsid da'ifati fi fadailil amal. Pada fadilat amal dan pada terghib dan tarhib apa semuanya boleh, tak ada masalah apa. Tu dia. Tu itu jawab bagi mereka yang kritik kata takut hadis dhaif. Tak boleh mai, banyak macam-macam tu. Macam-macam. Tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu taala, karena telah sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Tengok. Barang siapa beramal ia man. Siapa yang beramal lah ia. Beramal bima dengan barang, dengan ilmu yang telah mengetahui ia man, yakni hu akan dia akan ma alimahu. Barang siapa yang mengamal dengan barang yang mengetahui ia man, hu akan dia akan ma, dia tahu apa ma tu. Ma tu gapo? Ai minal ulu min ulumis syariah lah. Hak tu dah min ulumis syariah, daripada ilmu-ilmu syariat. Siapa beramal dengan ilmu syariat yang dia tahu mengaji, ni syarat kena mengaji. Ni getih situ kata kena mengaji. Harap lalu ni semata nyanyo. Kena kasbi. Kena mengaji hak tu. Nak amilah kau mana tak ada alimah di mula lagi dah. Nak tidur pergi wasbah mengatik masuk lagi gua. Tak ada mengaji dulu lagi dah. Nak amilah ke mana ya. Masuk lagi gua nak tapa tu untuk cari jin wak khodai, tak apa lagi lah tu. Nak tu buka ilmu hakikat sebagai benda yang sebenar tu. Tak mengaji dulu lagi dah, nak amilah ke mana. Amalan pun dihanyut diheret oleh iblis. Turut ganggu iblis boleh. Amalan tu pun tak kena. Allah, sebab tu penting orang ngaji ni. Ni tangga mula-mula.
Aqabatul ilmi tu mula-mula dah tak lepas. Tak ada kata aqabatul taubah lagi, aqabatul ilmi ya. Barang siapa beramal dengan benda dengan ilmu syariat yang mengetahui ia akan dia tahu. Alima bima alima ai bima ta'allamahu itulah. Bima alima dia ni bima ta'allama. Alima dengan mana ta'allama, mengaji barulah tahu. Kadang alima tu ya umum lagi. Kadang-kadang alima tu berupa dengan pemberian tu Ini alima tu ai bima ta'allama. Barang siapa yang beramal ia dengan benda dengan ilmu syariat yang mengaji dia akan benda tu. Jawab dia warasahullah. Nasaya mempesaka, asalnya warasah. Nasaya mempesakalah akan dia akan mempesaka, yakni memberi. Mempesakalah akan dia akan Allahu oleh Allah Ta'ala mempesaka, mewarisi, memberi akan dia ilma ma lam ya'lam. Makna kedua bagi warasah, memberi akan dia oleh Allah akal ilmu bagi benda, akan mengetahui, akan tahu bagi benda yang belum mengetahui ia akan dia. Ilma ni malam taklam tu, ma tu kena kepada min ulumil haqiqah, min ulumil haqiqati, daripada ilmu hakikat yang tidak pernah mengetahui ia man, yani hu akan dia akan malam ya'lam hu tu hadis ayat gitu. Tu banyak perkara lagi. Setengah orang tengok tu orang beri tak serupa tu beri. Dia reti mari lagi tu, ilmu lagi tu, hak nampak tambah mari lagi di atas benda dia buat tu. Tak sama. Tu yang nak beri kepada mereka yang beramal dengan ilmu. Tu. Masya-Allah. Allah. Ning warasatul anbiya. Ning lah innama yakhshallah. Cuba perhati ayat tu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sungguhnya takut akan Allah itu ulama je daripada kalangan hamba-hamba dia tu. Puak ulama je, puak orang yang tahu je yang dapat takut kepada Allah Ta'ala. Puak tahu hak mana, hak boleh takut. Orang tahu yang beramal dengan ilmu dia. Tu ulama akhirat lah tu. Sebab kalau tahu tak beramal mengikut yang tahu, tak dinamakan takut tu lagi. Tahu saja ya. Maka tahu yang beramal, an ulama an amilun, al amiluna bi ulumihim. Tu boleh yakhshallah, akan takut tu. Tu. Maka man amila tu kena kepada orang yang mengaji. Orang ngaji. Sebab tu ulama tu Allah Ta'ala mewarisi benda hak ia tak tahu banyak lagi. Sehingga menambah takut dia dengan Allah SWT. Allah menja'alna minhum. Allah menja'alna minal ulama'in amilin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Kita duduk atas darat. Yang kata celup kaki turun. Kena main atas darat ni. Nak berenang dalam tu jauh lagi lah. Celup kaki tu tak lagi. Celup kaki tu kena air tu pun tak lagi. Kena main hungat atas darat ni. Kena gelomok dengan maksiat, gelomok dengan dosa maksiat dengan Allah SWT. Bila lagi nak mula beramal dengan benda kita tahu tu. Setengah orang yang patai sungguh mata dia tak tengok benda maksiat sikit pun. Dia tahu kata tengok benda tu haram, dia tak tengok. Tengok orang tina haram, tengok orang benda ni haram, dia tak tengok. Dia patai sungguh mata dia. Lepas pada dia patai tu, dia buka banyak perkara lagi kepada dia. Dia boleh reti banyak perkara, hati dia cuci bersih hati dia.
Bila bersih tu dia nampak banyak perkara. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasyaf kepada dia. Mata dia boleh tengok benda yang baik, benda yang orang lain tak nampak. Tu orang panggil benda yang Tuhan buka selepas pada beramal dengan apa yang tahu. Kita gomo belakang, mata, telinga, hidung, mulut, gomo semua, segala jawarah kita yang zahir gomo dengan maksiat semua, tak beramal dengan apa yang tahu ni. Penawar 2 kali hotel dah. Penawar bagi hati. Nampak duk sakit lagi hati Nampak duk penyakit lagi, duk sakit lagi hati. Tak duk terhengah lagi pubat dia. Makan penawar, makan lagu mana? Penawar pun ngaji dah. Makan tak kena tepat, orang panggil. Makan tak betul dengan keadaan dia. Bawa suruh makan 2 teh. Parah. Kita gomo 5. Kita tahu hengah sikit kan. Ada kita tak makan langsung. Hubat tu. Maka bila nak siar, hubat ada tangan dah, tapi tak makan. Bila nak siar penyakit tu, tak pun kadang dia telajak pula dah, lebih pada hak. Kau tambah penyakit pula dah. Tu beramal bima alima pada hak ni. Allahu akbar. Hak ni dah payah nak buat. Hadis Nabi ringkas ya, tapi payah nak buat. Hadis ni tak silap saya ada juga ni dalam Minhajul Abidin pun. Masalah aqabatul ilmi tu ada tulis di mana tahulah, tapi ada, ingat warasallahu inma ma lam ya'lam. Habis itu sekat tu dulu, kemudian kata musannaf ayyuhal waladu ba'dal yaumi la tas'alni. Allah yang tadi larai dah, la tas'alni ma uskila alayka illa bilisanin janan. Saya tanya lepas ni. Saya tanya. Sabar hati. Sabar. Setengah-tengah benda tu kena nanti siapa masuk. Jangan segera. Ni tanya semacam. Dulu setengah-tengah perkara kena sabar. Walau annahum sabaru hatta yakhruja ilaihim lakana khairan lahum. Masya-Allah. Waqbil nasihatal Khadir alaihi salam fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Masya-Allah. Tu. Wala tasta'jan hatta tablugha awanahu. Aduh, yalah. Nasihat dah, ngepek pun nasihat. Apa ngepek tu dah? Tapi rupa nasihat dah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة ربنا انفعنا بما علمتنا
ترتضي قولا وفعلا كرما ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا بك واقض عنا ربنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر